Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan saya, iaitu As-Sunnah ma'al Mu'tazilah wal Mutakallimin, dalam buku karangan As-Sibai, iaitu As-Sunnah makanatuha fi Tashri'. Pada mulanya, siapakah itu golongan Mu'tazilah? Mu'tazilah merupakan salah satu golongan yang membawa fahaman sesat dan bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sejarah kemunculan golongan Mu'tazilah ini berlaku dalam sesi kuliah Imam Hasan Al-Basri, yang ditanya mengenai kedudukan pelaku dosa besar, adakah ia jatuh kufur. Lalu anak murid beliau, iaitu Wasil bin Atta', tidak bersetuju dengan pendapat beliau. Lalu dia mengasingkan dirinya pada salah satu tiang masjid sambil mempertahankan dirinya. Imam Hasan Al-Basri kemudian menyatakan bahawa Wasil telah memisahkan diri daripada mereka, iaitu i'tazal Wasil ana. Turut bersetuju dengan pendapat Wasil ialah Amr bin Ubaid. Setelah itu, pengikut Wasil dan Ubaid mula dikenali sebagai Mu'tazilah. Poin yang kedua saya ingin tekankan dalam golongan Mu'tazilah ialah mereka menjadikan akal sebagai sumber utama dalam berhujah. Golongan Mu'tazilah menjadikan sumber pengetahuan untuk menentukan sesuatu keputusan dan mengutamakan akal berbanding nas syarak. Dengan kata lain, menjadikan akal sebagai pemutus segala perkara mutlak. Golongan ini terus menggunakan akal sepenuhnya. Hal ini kerana golongan Mu'tazilah amat percaya kepada akal, meletakkannya pada tempat yang tinggi sehingga akal menjadi hukum bagi memutuskan segala perkara. Oleh itu, golongan Mu'tazilah telah meletakkan akal jauh lebih tinggi daripada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Mereka menjadikan dalil logik lebih utama berbanding dalil syariat. Mereka juga menolak dalil Quran dan hadis jika perkara tersebut melepasi logik akal manusia. Mereka juga mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan akal, sekalipun ia merupakan nas yang telah jelas maknanya. Dalam golongan Mu'tazilah, ingin saya senaraikan beberapa golongan ataupun pemimpin daripada golongan tersebut, iaitu yang pertama, Wasil bin Atta' itu sendiri, Amr bin Ubaid, Abu Zail Muhammad bin Huzail bin, ataupun dikenal sebagai Al-Huzailiyah, Al-Huzail, dan juga An-Nazam. Mereka mempunyai bawaan ajaran yang berbeza-beza, terutamanya berkaitan dengan agama itu sendiri. Poin yang ketiga saya ingin tekankan, iaitu sikap golongan Mu'tazilah terhadap para sahabat. Yang pertamanya, tokoh-tokoh Mu'tazilah sering mengecam dan mencerca para sahabat, merendah-rendahkan mereka, bahkan menuduh mereka sebagai golongan yang bermuka-muka. Sebagai contoh, Ibrahim Al-Nazam, salah seorang daripada golongan Mu'tazilah, menuduh Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud sebagai orang yang munafik. Masya Allah. Di samping itu, mereka juga amat memusuhi Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat yang mulia, sedangkan dia yang paling banyak meriwayatkan hadis, sebagaimana yang kita tahu itu sendiri. Akibat daripada sikap prejudis tersebut, Mu'tazilah mengambil kesempatan di atas peristiwa Perang Jamal dan Siffin untuk menjatuhkan kehormatan para sahabat. Dua tokoh Mu'tazilah, iaitu Wasil bin Atta' dan Amr bin Ubaid, pernah mengatakan bahawa salah satu daripada dua golongan yang berselisih dalam Perang Jamal adalah fasik. Persaksian mereka tidak diterima, sedangkan para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah telah bersepakat bahawa keseluruhan para sahabat adalah adil. Sekalipun terjadi perselisihan dalam kalangan mereka yang membawa kepada peperangan,
Ahli sunnah tetap yakin bahawa ia berlaku atas dasar ijtihad. Ketuduhan ke atas para sahabat itu amatlah tidak berasas. Selain itu, Abu Mansur al-Baghdadi telah menjelaskan pendirian Mu'tazilah terhadap para sahabat dan menyimpulkan mereka merasa ragu-ragu terhadap kredibiliti para sahabat. Sebagai contoh, semenjak peristiwa terjadinya pertikaian di antara mereka seperti Wasil bin Attab, ada juga yang yakin dalam diri mereka bahawa para sahabat itu adalah fasik, seperti Amr bin Ubaid. Ada juga yang mengecam pemuka para sahabat, menuduh mereka pembohong, jahil, bahkan munafik, seperti An-Nazam. Dengan demikian, mereka terpaksa menolak pelbagai hadis yang diriwayatkan menerusi para sahabat tersebut. Bahkan An-Nazam menolak ijma' dan qiyas serta hadis-hadis mutawatir sebagai hujah dalam perundangan Islam itu sendiri. Yang keempat, saya ingin menekankan poin iaitu pendirian Mu'tazilah terhadap hadis Nabi SAW. Yang pertama, golongan Mu'tazilah tidak menerima hadis ahad sebagai hujah dalam penetapan hukum. Apakah itu hadis ahad? Hadis ahad merupakan hadis yang mempunyai perawi dalam satu orang ke dua orang sahaja. Bagi mereka, hadis ahad tidak boleh memberikan ilmu yang pasti dan meyakinkan, sementara justifikasi hukum berdasarkan logik itu lebih pasti dan boleh dijadikan hukum syariat. Dengan alasan tersebut, hukum logik harus didahulukan terdahulu daripada hadis ahad secara mutlak, sama ada dalam persoalan akidah maupun ibadah. Bahkan mereka menolak semua hadis ahad secara keseluruhan dengan alasan persoalan akidah hendaklah tertegak dengan metodologi bersifat pasti. Seterusnya, Mu'tazilah menolak banyak persoalan akidah yang pasti daripada Rasulullah SAW, seperti seksa kubur, telaga Al-Haud, titian sirat, timbangan amalan iaitu Al-Mizan, syafaat dan isu melihat Allah di akhirat. Mereka juga menolak hukum hakam syariat yang sah dengan alasan bertentangan dengan logik atau kontradiktif dengan Al-Quran dan hadis-hadis lain. Pemimpin Mu'tazilah seperti An-Nazam mengatakan kemungkinan terjadi pendustaan dalam hadis mutawatir. Apakah itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang mempunyai perawi yang ramai sehingga boleh mencapai dalam 20 orang perawi. Hujah logik menurutnya cukup kuat untuk menafikan kredibiliti hadis mutawatir. An-Nazam menolak pelbagai riwayat tentang mukjizat Nabi SAW, seperti terbelahnya bulan, batu-batu kerikil yang bertasbih di tangan baginda, yang akhirnya penolakan itu menjadi hujah untuk menolak kenabian baginda. Al-Baghdadi juga mengatakan bahawa akidah An-Nazam telah dirasuki oleh kerosakan akibat berinteraksi dengan puak zindi dan ahli falsafah iaitu filosof serta yang lain. Bahkan An-Nazam akhirnya menolak penghujahan ijma' dan qiyas dalam pelbagai persoalan amali syariat. Selain itu, Abu Al-Huzail iaitu Al-Huzail mengatakan hujah melalui jalur hadis yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, seperti tanda-tanda kekuasaan Allah pada para nabi atau dalam wujud lain, tidak mungkin ditetapkan oleh kurang daripada 20 orang. Salah satunya adalah ahli syurga. Ini bermaksud dia beranggapan bahawa riwayat kurang daripada 4 orang tidak boleh mengeluarkan sebarang hukum. Kesimpulannya, berdasarkan ulasan yang ringkas mengenai latar belakang dan pemikiran Mu'tazilah tersebut, dapat difahami bahawa Mu'tazilah merupakan suatu pemikiran yang terpengaruh dengan tradisi luar daripada Islam. Golongan ini jelas
mendewakan akal dan mengutamakannya berbanding nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Pemikiran sebegini secara langsung dan tidak langsung bersesuaian dengan seruan sesetengah kelompok Islam modernis progresif masa kini yang kononnya mahu mereformasikan ajaran Islam yang didakwa jumud. Umat Islam haruslah memelihara diri mereka daripada terjebak dengan fahaman ini. Sekian. Assalamualaikum.